Bila Nabi kata dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok, menunjukkan Nabi ni waktu dia mengajar sahabat, ada waktu dia bagi terus sesuatu hadis, sesuatu ilmu, ada waktu Nabi bagi soalan, sahabat jawab. Dan ada waktu-waktu yang Nabi bagi soalan, sahabat terus serah kat Nabi terus, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kan? Macam hadis 40 kan, ketika mana Jibril datang jumpa Nabi dalam keadaan siapa pun tak kenal. Kan Nabi tanya kepada Umar kan, Atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang bertanya tadi? Terus sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi bila soalan tu soalan yang memang tak ada kemampuan untuk jawab lah. Yang ni soalan ni memang sahabat duk cari, sebab Nabi kata dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok. So sahabat kata pokok yang ada kat kita lah ni. So sahabat pergilah teka, cari apa jawapan. Lah kali tak jumpa. Nabi kata pokok ni dia punya daun tak gugur. Ini menunjukkan pada kita Nabi mempelbagaikan kaedah mengajar. Sebab tu sepatutnya lah kena buat satu kajian akademik, sama ada master atau PhD, teori-teori pendidikan Nabi yang selari dengan teori moden. Hari ni saya duduk kat UPC kan, kadang-kadang ada, sekarang ni dah dipanggil pembelajaran abad ke-21. Dia nak lebihkan kepada student yang aktif belajar. Guru hanya duduk menjadi facilitator saja. Guru tak perlu banyak bercakap. Mana-mana guru yang banyak bercakap tak bagus lah kelas dia. Dia kena banyak active learning, dia panggil. Pembelajaran aktif, pembelajaran berpusatkan belajar. Kena banyakkan ABM, alat bantu mengajar. Kan? Sekarang ni dipanggil BBM, bahan bantu mengajar. So macam-macam lah. Cuma kadang-kadang sebahagian daripada teori-teori barat ni sebenarnya dah ada dah dalam hadis. Cuma orang tak gali je. Dalam Sahih Bukhari ni pun banyak. Ada waktu Nabi lukis atas tanah. Kan? Ada waktu Nabi bagi soalan, bagi teka-teki. Ada waktu Nabi mengajar lah. Ada waktu Nabi bercerita. Ada kalanya Nabi ambil daun kering kan. Ada kalanya Nabi menunjuk cara. Dia panggil menunjuk cara. So sebenarnya banyak kalau kita nak gali. Tapi kena baca satu-satu lah. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ni satu. Itu satu. Supaya sahabat yang dengar tu, dia orang berfikir juga. Kalau hanya sekadar bagi je, boleh jadi dia tengah merewang. Kan? Wah, kan? Kan dengar pun kan, bila ustaz nak habis ni kan. Tapi bila kita suruh dia jawab, kan? Tapi sebenarnya nak tanya soalan, kalau ikut teori pendidikan, nak tanya soalan kat murid macam mana? Tuan-tuan perempuan mengajar tak? Tak mengajar. Lama tak mengajar, kami pentadbir je ustaz. Saya mengajar lah. Saya boleh kata setiap minggu lah saya mengajar. Setiap hari mungkin saya mengajar. Nak tanya soalan dekat anak murid ni, ada kaedah dia. Kadang-kadang kita tak perasan orang kaedah. Apa kaedah nak tanya anak murid? Tanya soalan dulu baru panggil nama orang. Jangan panggil nama orang dulu baru tanya soalan. Katalah kita memang target dah, dia tu memang tidur. Aku nak tanya dia soalan. Ada yang tidur tak? Tak ada yang tidur lah kan. Kita memang nak target tanya soalan kat dia tu. Tapi jangan terus panggil nama dia. Tanya soalan dulu. Kata saya nak tanya soalan. Soalan dia begini. Siapa nak jawab? Baru panggil nama dia. Walaupun kita tahu kita bukan nak pilih orang lain, kita nak pilih dia sebab dia tidur. Tapi bila kita tanya soalan, kalau kita panggil nama siap-siap, yang lain akan kata aku selamat. Aku tak payah fikir lah. So awal-awal lagi kita dah blokkan soalan tu hanya untuk orang tu salah. Sebab tu Nabi pun sama juga.
Nabi tak fokus pada siapa-siapa soalan ni. Nabi kata, bagi tahu aku. Ramai-ramai bagi tahu aku. Apa jawapannya? So sahabat semua pakat fikir. Cari, duk fikir. Fikiran dia orang ni duk cari pokok-pokok yang ada di tengah-tengah padang pasir tu. Di tengah-tengah kampung tu. Mana di pedalaman tu, mana pokok-pokok yang daun dia tak gugur. Tapi dalam ramai-ramai tu ada seorang nama Abdullah bin Umar. Di hadis ni riwayat dia. Dia ingat. Sebab apa dia ingat? Sebab hadis ni kelebihan untuk dia. Sebab dia dapat jawapan. Dia kata, sahabat-sahabat semua duk teka-teka pokok-pokok yang jauh-jauh yang ada di pedalaman. Sedangkan pokok yang Nabi maksudkan tu ada je kat Madinah pun. Dalam masjid pun ada. Apa dia pokok? Pokok tamar. Kata Abdullah bin Umar, aku tahu jawapan dia adalah pokok tamar. Tapi aku malu. Kenapa malu? Dia sahabat yang muda. Dia tengok dalam tu semua tua-tua. Abu Bakar ada dalam tu, Umar, tapi tak dapat jawapan. Nak katanya kadang-kadang cerdik ni tak semesti tua. Jadi kalau alasan, kau diamlah, aku banyak makan garam dulu daripada kau, alasan tu tak apa relevan. Kerana ada waktu-waktu yang muda dapat jawapan. Ada waktu orang muda bagi ilmu kat orang tua, tapi dia tak nak jawab. Fastahyaitu, aku malu. Sebab ni tua-tua belaka ni. Sebab dia memang ada satu budaya. Orang ulama hadis dulu pun sebut benda yang sama. Dia kata nuhina 'anil kalam 'inda akabirina. Kalau ada orang-orang ilmuwan yang lebih berumur pada kita, kami dilarang untuk cakap. Kenapa dilarang untuk cakap? Kerana menghormati adab. Biarlah orang yang lebih berumur bercakap dalam satu majlis, yang ada ilmu. Katalah saya hari ni datang mengajar, tiba-tiba tok guru saya ada kat sini dalam ni. Saya akan kata, Syekh tolonglah mengajar bagi pihak saya, sebab Syekh lebih berumur dan lebih alim daripada saya. Dan saya pun belajar dengan Syekh. Itu adab. Tetapi kadang-kadang kemampuan, kelebihan, ilmu ni Allah Ta'ala bagi tak sama untuk manusia ni. Ada orang lebih muda, kefahaman dia lebih tajam daripada orang tua, walaupun orang tua tu guru dia. Boleh terima? Boleh Kadang-kadang orang, anak kita lebih cerdik daripada kita. Dan sepatutnya kita kena aim macam tu lah. Kadang-kadang orang datang kat saya bawa anak minta tahnik kan. Saya kata, pergilah cari orang soleh. Pergilah cakap. Dia kata, Ustaz tak soleh. Saya tak soleh, saya Rozaimi. Saya tak soleh lah. Carilah orang soleh. Nabi tak suruh tahnik anak ni, Nabi tak suruh cari orang yang pandai cakap. Cari orang soleh, akhlak dia baik, ibadat dia bagus, solat dia terjaga, ibadat yang lain, benda-benda haram dia tak buat. Cari orang ni. Tapi dia tak jumpa, dia kata. Saya kata, tak, buat marilah. Kau tak jumpa sangat, kesian. Saya tak soleh tapi dah tak jumpa kan. Nak hidupkan sunnah tu saya buat. Bila nak buat tu, dia kata, Ustaz, doalah anak saya jadi macam Ustaz. Saya kata, doalah jadi lebih baik daripada saya. Kita pun kalau kita nak didik anak macam tu, jadikan dia lebih baik daripada kita. Jangan jadikan dia macam kita, rugilah. Jadikan lebih baik, kerana kita boleh minta lebih baik daripada tu. Jadi istilah aku lebih makan garam banyak dulu daripada kamu, istilah tu tak berapa kena lah. Dari sudut ilmu agamanya, kadang-kadang telahan orang muda ni boleh jadi lebih tepat daripada telahan orang yang lebih tua. Okey? Tapi kita tak nafilah pengalaman orang tua lebih banyak. Ini kita bincang dari sudut telahan ataupun kepintaran ataupun ketangkasan berfikir. Sebab tu dalam mana-mana organisasi kena ada orang tua, kena ada orang muda. Sebab orang tua ni sifat dia lebih tenang, banyak tekan brek. Betul? Orang muda ni tekan throttle kan. Jadi kalau tak ada orang tua, tak ada orang nak brek. Kalau tak ada orang muda, tak ada orang nak tekan throttle, brek je kan. So dia tak berjalan lah. Dia kena ada dua-dua tu baru dapat seimbang. Okey?